اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15, baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, sunat bagi orang yang mendengar bang dan qomat itu sunat menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya oleh orang yang bang dan qomat. Menjawab seperti barang yang berkata itu melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka dijawab daripada kedua lafaz hayya 'alas salah dan lafaz hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan melainkan pada as-salatu khairum minan naum, maka dijawab daripada as-salatu khairum minan naum ni dengan sadaqata wa barirta, dan melainkan pada lafaz qad qamatis salah, dijawab daripada qad qamatis salah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Sunat bagi orang yang mendengar bang dan iqamah itu sunat menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya oleh orang yang bang, oleh orang yang qomat. Jadi terdahulu bicara berkaitan dengan syarat lafaz azan dan qomat, bang dan qomat. Kemudian pergi kepada syarat bagi orang yang bang dan qomat. Kemudian pergi pula kepada sunat bagi orang bang dan sunat bagi orang qomat. Sekarang masuk pula kepada orang hak dengar tu pula. Sunatnya apa? Ada ni. Hak lepas syarat lafaz azan iqamah. Syarat orang yang bang dan qomat. Kemudian sunat bagi orang yang bang dan qomat. Sesat di situ. Hak ni pula hak disunatkan bagi orang yang mendengar bang dan qomat. Maka ni lelaki dan perempuan hak tukar dengar ni. Hak hari tu contohnya bang lelaki saja, perempuan tidak ada. Qomat barulah ada lelaki ada perempuan. Mendengar bang dan qomat ni lelaki dan perempuan, termasuk perempuan yang sudah haid dan nifas sekalipun. Ni ada kiraan di sini.
Walaupun bukan kata berhadas kecil ni, berhadas besar, perempuan haid, perempuan nifas termasuk juga ni. Termasuk orang yang mendengar bang dan qomat, yang disunatkan pula pada hak tukang dengar tu. Jadi sunat bagi orang yang mendengar bang dan qomat, sunat menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya. Orang bang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab samalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bang kata, orang iqamah kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab samalah, asyhadu an la ilaha illallah. Melainkan di hadapan. Melainkan pada 3 tempat. Ketika hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, ketika as-salatu khairum minan naum, dan ketika orang qamat qad qamatis salah. Tu lain. Selain daripada 3 ni sama aja. Selain dari 3 ni sama. Dalam hadis Muslim, iza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul. Faqulu, Nabi kata misla ma yaqulu hatta sallu alayya summa sallu alayya. Nabi kata, apabila mendengar akan orang yang bang, maka faqulu, maka kata olehmu misla ma yaqul, seumpama barang yang berkata oleh orang yang bang. Jawab sebagaimana yang orang bang tu kata. Kemudian summa sallu alayya, selesai jawab bang dan qomat, asyhadu la ilaha illallah, kemudian tu dia pun jawab la ilaha illallah. Nabi kata summa sallu alayya, kemudian selawat. Kita disunatkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali selepas kita jawab la ilaha illallah tu. Kita selawat. Kemudian lepas kita selawat, barulah kita doa selepas azan dan doa selepas iqamah. Faqulu bislama yaqul, maka kata oleh kamu, jawab oleh kamu seumpama barang yang berkata oleh orang yang bang. Selesai jawab la ilaha illallah, selesai jawab la ilaha illallah, maka sunat kita summa sallu alayya, kemudian selawat, kita pun selawat atas Nabi sekali. Kemudian barulah kita berdoa selepas bang, berdoa selepas iqamah. Hak ni perkara sunat yang kita tak buat kadang-kadang. Perkara sunat yang kita tak buat. Hak perintah selawat kita tak selawat. Hak perintah selawat kita tak selawat. Walahal kita selawat atas Nabi sekali, maka malaikat akan berdoa kepada kita 10 kali. Lepas dia selawat itulah Nabi kata, kemudian minta oleh kamu akan Allah, bagi aku akan wasilah pula. Walah kita minta wasilah tu. Tak ada minta wasilah. Tahu tak minta wasilah? Kenapa dia minta wasilah? Tak je minta wasilah ke Nabi ni barangkali. Haji dah minta wasilah ke Nabi. Haji nak minta wasilah ke Nabi. Tak je minta. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Haji tak je. Tak je minta orang kita ni. Tu Nabi suruh minta wasilah kepada bagi aku pula. Nabi katanya, apabila kamu dengar orang yang azan, faqulu misla ma yaqul, kemudian jawab oleh kamu sebagaimana barang yang dikata oleh orang-orang bang. Summa sallu alayya, kena selawat atas aku. Sallu alayhi, selawat atas aku.
Kenapa? Sebab Nabi kata fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Tuhan akan balas selawat 10 kali. Kemudian summas'alullaha li alwasilata. Nabi kata, minta oleh kamu akan Allah bagi aku akan wasilah. Kenapa? Kerana wasilah ni adalah darajah yang tinggi dalam syurga. Orang yang berdoa wasilah ke atas Nabi SAW, orang ni akan dapat syafaat Nabi SAW di hari akhirat. Tapi doa wasilah tu ada di bawah tu. Doa wasilah. Cuma yang tidak dinyatakan dalam kitab ini adalah selawat selepas selesai jawab bang dan qomat, selawat sebelum doa wasilah. Selawat sebelum daripada doa wasilah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Sebelum minta wasilah, darajah yang tinggi dalam syurga. Sebelum minta wasilah, Nabi perintah summa sallu alayya. Kemudian selepas jawab orang bang, orang qomat, akhir sekali dengan la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Nabi perintah kita selawat atasku. Nabi kata kerana sesiapa yang selawat atasku sekali, Allah Ta'ala akan selawat atasnya 10 kali. Kemudian barulah minta wasilah ke atas Nabi. Orang yang minta wasilah kepada Nabi, orang ni akan dapat syafaat Nabi pada hari akhirat. Gimana? Selawat tak sebelum baca doa? Perasan tak ni dalam radio Aikim, selepas daripada bang, perasan tak? Dalam radio Aikim, selepas daripada bang, sebelum jawab, sebelum doa bang tu, doa wasilah tadi tu lah, perasan tak? Dia ada selawat sekali. Bukan hak bang dalam TV, hak bang dalam TV tak ada. Bang TV tak ada, dia tu pada doa je. Selawat dulu baru doa. Jawab bang dulu perabi. Orang bang, orang qomat, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia akhiri dengan la ilaha illallah. Kita pun jawablah la ilaha illallah. Summa sallu alayya. Nabi kata, kena berselawat oleh atasku. Jawab sekali barulah kita berdoa wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gitu. Tu kata dalam dia Aikim ada tu. Sekarang ni baru ada lah. Dulu tak ada, sekarang ada. Perasan tak? Lepas daripada habis bang, suara lain lah pula ni. Bukan suara orang bang, tu suara lain. Selawat, kemudian barulah pergi pada doa. Bahkan selawat di speaker. Bahkan ada setengah-setengah tempat, Tok Bila tu sendiri berselawat dengan kod speaker. Tok Bila selawat kod speaker tu. Hak tu dalam kitab fiqh Islami mengatakan bid'atun hasanatun. Bid'ah yang baik. Makna ada setengah negara lepas daripada Tok Bila sendiri la ilaha illallah, dia selawat kuat. Selawat ni perlahan-perlahan je. Selawat perlahan-perlahan, dengar telinga saja je. Tapi ada tempat dia lepas habis bang, hak dia Aikim tadi tu, tu rakaman je hak tu. Tak bilang hak tu. Tapi orang selawat tu orang lain. Orang bang tu rakaman lain. Hak selawat rakaman lain. Hak ni tak ni, ada tempat Tok Bila sendiri selepas habis bang diselawat. Atau dalam kitab fiqh Islami mengatakan bid'atun hasanatun, bid'ah yang disunatkan. Hak Nabi su selawat masing-masing sudahlah. Tak payahlah. Ini selawat dengan kuat. Ada ni. Gimana? Dak selawat dak sebelum berdoa. Yang
Selawat. Ha? Oh. Dok ada kita ni dok selawat satu dah. Kita pergi buat pula hak orang tak suruh. Gapo orang dok suruh? Gapo orang dok suruh? La ilaha illallah. Kita pun jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak sunat tu. Tak sunat. Hak tak sunat kita pergi kata. Hak sunat kita tak kata. Degi pok ni orang panggil. Kenapa pok? Degi pok ni. Hak orang suruh tinggal. Hak orang tak suruh pergi buat. Degi pok sungguh lah. Budak nano kan ni, budak nano. Hak orang suruh hidup duli. Hak orang tak suruh tu dia gajing. Kan? Bukan hak tukang jawab, tukang dengar. Tukang bang pun. Tukang bang pun sama. Dengar di speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bunyi di mulut di Muhammadur Rasul. Tak sunat. Dan ni bukan orang hak tunggu jawab ni. Dia ngetuk bila pun. La ilaha illallah. Tu kuatlah. Tu bila. Tapi bunyi di speaker Muhammadur Rasulullah. Tak sunat. Dan yang sunat kepada Tok Bilal tu selawat macam kita juga. Sunat dia selawat macam kita juga. Sebelum Tok Bilal tu baca doa. Jadi sebelum Tok Bilal baca doa tu, Tok Bilal macam kita juga. Orang komat macam kita juga. Selawat sekali. Tok Bilal tak selawat. Tiba-tiba Tok Bilal pergi tambah Muhammadur Rasulullah. Dan kitab terang-terang dalam kitab. Tidak wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma, dan tidak disunatkan Muhammadur Rasulullah kelepas daripada azan dan iqamah. Yang ada lepas azan iqamah adalah selawat. Selepas azan, selepas iqamah. Itu hak cerita hak ujung. Cerita hak sebelum. Cerita hak sebelum. Sebelum qomat. Apakah perkara yang disunatkan kata oleh Tok Bilal? Hak tukang qomat. Tak ada sunat kata apa-apa bang lalu dah. Dia pergi baca pula macam-macam. Bunyi di speaker tu dibaca macam-macam. Yang adanya sunat selawat sebelum qomat. Tak selawat pun. Orang suruh selawat lepas qomat. Orang suruh selawat sebelum qomat. Dia tak selawat. Ya, saf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa suka kata saf gitu? Mana nyakit belaka ni. Kena. Dia sekarang ni perasan Tok Bilal. Marah dia Tok Bilal kata ke dia. Tak apa, Tok Bilal tak ada sini. Tok Bilal tak ada sini. Ada Tok Bilal sini tau. Ada Tok Bilal. Bini Tok Bilal ada. Bini Tok Bilal ada. Balik royak ke ni. Abang Bilal. Balik jawab. Royak ke Abang Bilal. Sebelum qomat sunat selawat Tok Bilal. Royak ke abang. Yang abang duk soft tu apa benda pula duk panggil soft? Qomat lah dulu orang pun masuklah betul soft. Ni tak ni soft. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda pula soft selawat. Suka. Itu kata jangan duduk buat reka-reka kau. Jangan duduk buat reka-reka. Lepas tu masalah orang ni kita ni tunggu tu bila qomat ni, kita lah pula nak bangun tu bila. Tu gian kita lah pula.
Ha. Ha? Bangun tu bila kita ni? Mazhab Syafi'i kita bangun selepas selesai orang qomat. Ha. Ha? Selesai orang qomat baru bangun. Ha. Mazhab Hanafi ketika hayya alal falah. Mazhab Ahmadi ketika qad qamatis salah. Mazhab Syafi'i selepas selesai qomat baru bangun. Hak mana ni? Hak masing-masing standby dalam sah dah. Sebab masing-masing sudah rebut sah yang pertama. Sah yang pertama rapat dah. Sebab rebut sah yang pertama. Habis qomat baru bangun. Ni tu, orang tengah qomat duduk pitu, duduk diri pitu. Ataupun duduk congok sandar belakang. Apa tak bangun lagi? Nanti habis qomat baru bangun mazhab Syafi'i. Duduk mana tu? Apa tu? Main belakang sikit orang tu pula. Ha? Oh, sunat mati sikit. Lepas tu nak sunat mati sikit. Mari awal sikit. Semayang tahiyatul masjid dulu. Oh, gitu. Gitu. Orang ni nak rebut sah yang pertama. Ha? Oh, di atas jadah. Dia tak ada lagi situ. Oh, gitu pula. Kita pergi ambil, kita esok sejadah dia tu, tolak sejadah dia tak ada. Kecuk dah panggil. Tak ada cuk. Pada cuk. Cuk ni mana apa cuk? Cuk ni mana? Cuk ni mana apa ni? Tanda dah, tanda tepat. Cuk dah. Ni tempat aku ni aku cuk dah ni. Tu cuk panggil. Ada cuk ni tanda. Booking ke apa? Booking ke apa ni? Booking ni tepah ni cuk dah ni. Ada kosek. Pandai ni. Jangan kadang-kadang dia sungguh tepat. Mu tahu dah tempat siapa tu? Tempat siapa tu? Jangan duduk kosek tempat dia. Oh, ada pula pesen tu. Ada tempat pesen tu. Tempat siapa tanya dia? Tempat siapa? Dia tu. Dia orang hebat. Oh, orang hebat. Jadi kalau dia ni sujud tak macam kita dah. Pada orang hebat. Kita sujud nungging, dia sujud lenggok. Gitu. Itu baru orang hebat. Kalau sujud sama-sama nungging, hebat ke mana? Orang hebat ni, orang biasa sujud nungging, tankis dia panggil nungging, tinggi punggung dari kepala. Orang hebat sujud congeng. Itu baru hebat. Sama je. Sujud tinggi punggung dari kepala. Mana nak hebat ke mana? Sama macam mana? Sujud sama je, kenapa? Sujud lain macam mana pula? Dan sebab sujud tungging belaka. Tanya dia lain macam mana. Cuma dia sujud ni, kalau kita mazhab Syafi'i, perempuan ditutup sikit. Al-Baizir dengan lelaki. Mazhab lain dia sama je, lelaki perempuan. Takut dia tadi sujud macam orang lelaki, buka gitu. Ke mana? Apa gitu makruh. Letak sikul lata, imbisatul kalbi, telengku anjing dia panggil tu makruh. Dah dia orang mana pun tidak ada telengku anjing, tidak ada. Itu makruh imbisatul kalbi. Cuma mazhab lain sujud lelaki perempuan sama. Tu je beza dianya. Kita perempuan tu rapat sikit. Tapi rapat sikit je, bukan bubuh siku atas kepala lutut. Ni kita ni kadang-kadang dia rapat sangat sampai ke siku, bubuh atas kepala lutut. Oh, sedap dia sujud gitu, tak boleh berehat. Dah sujud ni ada tempat bubuh. Dah sujud bubuh atas kepala lutut. Kan sedap sikit tu kan. Bukan rapat sampai gitu lalu.
dia lepas iqamah bangun ni sebab kita sudah berada dalam saf. Tapi kalau kita berada di belakang, kita kena segera bangun, biar sedang molek habis iqamah kita berada dalam saf. Kena cepatlah. Hak dalam mazhab Syafi'i kita selepas selesai iqamah baru bangun, hak duduk sembang molek dah dalam saf. Bukan hak duduk belakang tu bangun dak lagi ya. Dah habis qomat lagi. Awak duduk di mana? Ada ni. Macam nak cerita je tu orang tukar qomat. Tak payah duduk soft gitu. Lepas tu Tuk Bila nak qomat kata ke apa? Selawat sekali baru qomat. Jadi kalau Tuk Bila ni, hak tukang qomat ni ada selawat sebelum dan ada selawat selepas la ilaha illallah. Tuk Bila hak qomat ni dia pun selawat baru dia berdoa wasilah ke atas Nabi. Adapun sebelum bang tidak disunatkan berselawat. Sebelum bang tidak disunatkan berselawat. Melainkan pandangan Syekh Al-Bakri mengatakan sebagaimana sebelum iqamah sunat selawat, sebelum bang pun sunat juga selawat sekali. Gitu. Tapi pandangan Imam Nawawi tidak ada. Yang ada selawat hanyalah sebelum iqamah. Sebelum bang tidak ada sebarang bacaan. Baca bismillah, tidak disunatkan baca bismillah sebelum bang. Tidak disunatkan. Bukan kata bismillahirrahmanirrahim. Ada. Kita bismillah nak buka speaker tu bismillah lah. Kita nak buka elektrik tu kan, kareng tu kan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lah tu. Yang tak ada bismillah ni sebelum kita nak bang, sebelum kita nak qomat, tidak disunatkan kata bismillahirrahmanirrahim. Dia kata juga tak sunat lah. Dosa, tapi tak sunat. Jadi sebelum bang tak ada sebarang bacaan. Tapi dengar kok speaker tu macam-macam bacaan. Sebelum daripada bang bunyi di speaker tu lah, tak ada. Kemudian kita cerita ni lepas daripada bang, lepas dia qomat, orang tu sendiri, orang bang qomat tu selawat sekali. Kita orang yang mendengar bang dah qomat ni, kita selawat sekali. Barulah kita doa wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada gitu. Tapi kalau Tuk Bila buat macam ada acting macam juga, peringat orang ramai tau. Dia selawat kot speaker. Hak tu kata bid'ah hasanah dalam kitab fiqh Islami tu. Wa adillah tu dia kata bid'ah hasanah. Mana dia ada bang, ada selawat sebelum tu. Kemudian kita ingat gini je. Tiap-tiap kita ada dua kalimah syahadah. La ilaha illallah, kita ada Muhammadur Rasulullah. Kita kena ingat tiap-tiap tempat yang hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tidak disunatkan kata Muhammadur Rasulullah, kita sunat kata di hati akan Muhammadur Rasulullah. Dia gitu. Untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara. Tiap-tiap yang hanya disunatkan la ilaha illallah sahaja, tidak disunat tambah Muhammadur Rasulullah, kita disunat kata di hati akan Muhammadur Rasulullah. Pada ni. Ni contoh. Tu bila tukang bang sendiri, tukang qomat sendiri, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, maka sunat kata di hati akan Muhammadur Rasulullah. Sunat kata di hati. Sama macam kita ajar orang mengucap. Orang nak mati tu kan, hak Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah tu. Ajar orang nak mati dengan la ilaha illallah, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Maka sunat ingat di hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Dia gitulah. Pada ni.
Nak royak kau tiba lagi, dia suruh maji lah tak tempang pula. Pandai sangat. Dia suruh maji pula bang kan. Tiap-tiap yang tak sunat tambah Muhammad Rasulullah, hanya setakat la ilaha illallah sahaja. Sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara yang tidak terima Muhammadur Rasulullah. Dia gitu. Ada ni. Jadi sama macam kita. Bila Tok Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal kata la ilaha illallah, kita pun jawab dengan la ilaha illallah. Tak ada lah Muhammad Rasulullah. Kita ingat di hati Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita pun berselawat atas Nabi sekali. Kemudian barulah kita doa wasilah kepada Nabi. Dia gitu. Jadi hak sunat bagi orang yang mendengar bandar qomat itu menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya, oleh orang yang bang dan orang yang qomat. Kata sama, ada melainkan hak tiga tempat tu. Melainkan hak tiga tempat ketika hayal salah dan hayal falah, ketika as-salatu khairum minan naum, dan juga ketika qad qamatis salah. Itu tiga tempat tu je jawabnya tak sama. Kemudian berkaitan dengan orang yang mendengar bang dan qomat tu. Mendengar ni kadang-kadang dengar tu dia macam tak nyata. Sayuk-sayuk kita panggil. Dengar yang mana bunyi macam bang lah, tapi oleh kerana tak nyata. Panggil apa? Dengar yang tak boleh membezakan dia punya huruf dia. Ada ni. Maka tak sunat jawab. Ada pun dia mendengar. Kadang-kadang nyata, kadang-kadang tak nyata. Bunyi tapi tak nyata. Tanya nyata, tanya angin mari molek nyata. Tanya angin tak mari tu tak nyata. Faham tak ni? Maka sunat juga jawab sekalian termasuk hak tak nyata. Ada ni. Sekarang ni tak nyata terus daripada awal pakai akhir, tak sunat jawab. Ada ni. Tu pun ada pandangan mengatakan janji tahu rabang je tak nyata pun sunat jawab juga. Sebab apa? Sebab Nabi kata mana? Nabi kata faqulu mislama yaqul. Maka jawab oleh kamu seumpama barang yang dikata oleh orang bang. Hak dia kata apa, jawab tu lah. Walaupun kita tak dengar butir pun. Ada. Bukan Nabi kata faqulu mislama tasma'un. Bukan Nabi kata kamu jawablah sebagaimana yang kamu dengar. Bukan. Nabi kata hendaklah kamu jawab seumpama barang yang berkata oleh Tok Bilal. Kan ni? Nyata ke tak nyata, tahu Tok Bilal tengah bang, sunat kata macam Tok Bilal kata. Sunat jawab macam Tok Bilal kata, walaupun kita dengar tak jelas sekalipun. Sebab Nabi tak kata maka jawablah kamu seumpama barang yang kamu dengar. Bukan. Barang yang dikata oleh Tok Bilal. Jawab je lah. Walaupun tak butir pun. Sekarang ni tak jelas. Abang panggil tak butir, tak jelas. Daripada awal bang sampai ke akhir, ada pandangan kata sunat jawab juga. Jadi dua pandangan di situ. Satu pandangan kalau dok butir terus daripada awal sampai ke akhir, tak ada sunat jawab. Tetapi kalau sebahagiannya jelas, sebahagian tak jelas, sunat jawab sekalian termasuk tak jelas. Tapi ada pang mengatakan tak kira. Walaupun tak jelas ke semua sekalipun, sunat jawab juga. Lepas tu kalau kita macam orang terjek tu, dia berhenti. Selepas daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia berhenti. Dia terjek. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat terjek minggu lepas ni lah. Jangan kata terjek, apa pula ustaz dok cerita terjeknya apa? Minggu lepas. Kita ni bukan kuliah bulanan, kita kuliah mingguan. Tak jadi kita kuliah mingguan loh.
kita kena kuliah harian baru jadi. Hak kemarin baru jadi tu. Hak mingguan ni tak ingat hak mingguan ni. Sebab tu ngaji pondok tu guru dia sama kita sambung sungguh hak sebelum tu dah orang mula dah. Sebab tiap-tiap hari hak kemarin dah. Tak urah dah. Adapun kita hak mingguan ni kadang-kadang sebelum kita nak sambung hak sambungan kita, hak minggu lepas tu kena ambil jugalah sikit-sikit. Sebab seminggu dah. Ngaji pondok dia boleh baca kitab banyak. Sebab tu sambung gitu je. Lepas tu hak sebelum tu kemarin barunya. Kemarin ni cakap Terengganu lah, cakap luar Semalang. Kita Terengganu ada kemarin dulu, ada kemarin dulu. Tu kitanya. Ada ni. Maknanya tunggu sambung dia sambung sungguh. Dia tak konsep dak sebelum. Dah. Pasti dah. Kalau contoh. Ada beberapa syarat. Yang pertama, yang kedua. Berhenti. Yang kedua. Lepas tu, esok tu, yang ketiga. Tu yang ketiga sikit dah. Tu dah sebut mula dah. Yang pertama apa dia. Yang kedua tu dah sebut dah. Ada ni. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima dah nah. Kita dah boleh. Yang ketiga, yang pertamanya, yang keduanya panjang pula ulang balik hak minggu lepas. Jadi hak kelas mingguan ni kena buat gitu. Hak ngaji pondok kelas harian dia memang tak perlu ulang pada ni. Jalan ke depan lah. Lepas tu hak sebelum maring hak sebelumnya kan. Ulang buat apa lagi? Lepas tu lah kelas mingguan ni bagi saya lah, kira kalau ada mualak pun ada mualak, tak mualak mana dah sebenarnya dah. Macam mana buat kuliah selang-selang, kuliah bulanan baca kitab. Allah, tak boleh kalau tak boleh. Orang lain dia buat cara dia, tapi saya tak boleh. Mitok orang mitok kan kita kelas mingguan. Orang mitok lah bagi ustaz 2 minggu setepak. Bagi baru boleh rata sikit, boleh banyak tepat. Minta maaf, saya tak boleh buat gitu. Saya dah buat gitu, kata kuliah maghrib selang seminggu. Akhirnya kedua-dua berhenti. Kenapa? Dah reti. Selang seminggu ni kita pun pening. Nak cerita pun tak tahu dah. Sebab apa? Sebab bukan minggu lepas. Minggu lepas tu. Pada ni. 3 minggu 2 minggu lepas. Gitu lah. Ada selang kan. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, minggu keempat. Kadang-kadang satu kali tu dua ustaz mari. Kadang-kadang dua ustaz tak sapa. Ni. Sebab 1, 3 ustaz lain. 2, 4 kita tempat lain pula. Jadi 2, 4 tempat tu ustaz lain pula. Kadang-kadang mari dua-dua. Kan kita ada, dia ada. Lepas tu mana? Tengok semula giliran siapa sebenarnya. Hak sedar bukan lagi giliran dia, awal lagi dia nusuk lagi. Sebab apa? Salah dia, bukan minggu dia. Pada ni. Dia sedar lah dah. Tengok dia gilir 2 orang kan. Jadi tengok ustaz tu ada, hak seorang ni, dia pun tengok semula. Allah, salah dia dah. Dia lagi cepat sebab dia salah. Kadang-kadang dua-dua tak sampai. Siapa telefon hak satu ustaz? Bukan giliran saya. Telefon ustaz kedua. Bukan giliran saya, dah giliran siapa? Benda ni dia bukan, dia tersilap. Tersilap. Saya pun pernah dulu satu malam tu buat seumpama tu, dua-dua berhenti. Saya nak pergi. Ada ni. Sebab mingguan ni pun kena hurah balik hak minggu lepas. Kan? Tapi orang ni kadang-kadang tak faham semacam. Tak faham. Ustaz, marilah sekali. Saya tak ada uang. Minggu kelima ustaz, minggu kelima. Ada minggu kelima. Pada minggu kelima. Sebab kita dalam setahun ada 4 kali, jadi ada 5 minggu. Sebagai contoh. Kalau kita kata malam Jumaat, ada 5 kali malam Jumaat, 4 kali setahun. Dah ke kan? Betul tak? Lebih kurang gitulah.
Jadi kalau malam Jumaat biasa orang kuliah, minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua, minggu keempat. Jadi minggu kelima ni kosong lah ustaz. Ustaz mari kat kita minggu kelima. Saya kata saya tak ada minggu kelima, saya ada sama je minggu. Jadi diingat ke macam 1, 3, lepas tu 2, 4 ustaz lain. Maka minggu kelima ni kosong. Jadi kalau kita minggu kelima kosong, kita pergilah mana-mana tempat. Dia minta waktu minggu kelima. Saya kata saya tak ada minggu kelima. Tak ada orang dia kata ada 4-5 kali setahun ada minggu kelima. Saya tak ada minggu kelima kata kuliah mingguan, bukan kuliah selang-selang. Nanti kadang-kadang orang tak faham. Tak faham. Kadang-kadang masalah lagi ustaz ustaz ngajar mana pula hak bulan depan, hak bulan depan tu kuliah mana bulan depan? Kuliah mana apanya? Tak ada kuliah mana-mananya. Bulan depan ke tahun depan ke selagi hidup kuliah sama je. Tak ada jadual-jadual hak tula. Ada ni. Kadang-kadang kalau tanya, ustaz minggu depan, bulan depan ada kosong tau. Tak ada saya ni. Bulan sekali lagi tak ada. Tak, mana tetap dah jadual. Bukan jadual, tak jadual kata mingguan. Ni kata orang tak faham mingguan tidak faham. Mana kau dah tiap-tiap bulan kena naik jadual. Bulan Januari mana tempat, bulan Februari mana tempat. Kita tak ada bulan, tak ada tahun, sama je. Hak saya pergi sebulan sekali tu ke Mamang tu jauh. Ke Mamang saya pergi sebulan sekali tu je lah. Sebulan sekali. Minggu yang pertama ni. Ni hadat ni minggu pertama lah ni. Tu pun saya pergi kerana 3 kuliah. Maghrib sekali, maghrib malam Ahad, dekat subuh pagi Ahad, duha pukul 9 hari Ahad. Tapi duha bukan 9 sampai 10.30, 9 sampai pukul 11. 2 jam. Baru balik, tidur dinum. Barulah pergi. Sebab apa 3? Maghrib minta sejam lebih. Dia biasanya Isyak dia berhenti dah tempat dia tak. Saya nak sejam lebih, sejam suku ke sejam setengah tu waktu kuliah maghrib. Subuh kena sejam lebih. Pada ni. Duha 9 sampai pukul 11. Bukan 10.30. Mana boleh jadi 3 tu baru segi. Tu pun payahlah sebulan sekali gitu. Jadi kadang-kadang orang dia ni tak puas hatilah minta Allah payuhnya lah. Dak dia kata, "Alah, tinggallah sekali," dia kata. Kita dak tinggal. Hak malam-malam maghrib tu lah kita dak tinggal kata. Dia minta muda-muda gitu. Jadi akhirnya dia kata payah. Payah bahasa. Payah bahasa minta pun dak boleh. Hak jenis 2 minggu sekali tu atas bawakan masing-masing lah. Ada ni. Kita seminggu sekali tak adalah. Dia kalau 2 minggu sekali, kalau tak ada sekali 4 minggu baru jumpa sebulan sekali jadinya. Asalnya sebulan 2 kali. Minggu pertama, minggu ketiga. Minggu pertama belum hari, minggu ketiga uzur. Minggu pertama bulan depan pula. Sebulan orang panggil. Kalau kita kelas mingguan ni tak ada sekali, minggu depan dia ada dah. Dia gitu. Kita hak mingguan ni pun jadi tarjih. Apa tarjih? Hak sebelum asyhadu alla ilaha illallah kuat itulah. Kita sunat kata dengan perlahan. Itu tarjih. Tarjih ni kalau asal makna kok mengulangi. Itu tarjih. Tapi mengulangi tu hak selu tu, hak mula-mula. Hak mengulangi sebenar kuatlah sebenarnya. Tapi hak selu tu dia panggil tarjih, mengulangi. Ni hak minggu lepas. Cuma ada orang minta nak pergi adalah tempat mana-mana tu. Tapi pergi tu atas dasar nak cari duit. Hak dana Masjid Syekh Daud tu. Mana minta kata pagi kami dah kata nampak rayanya. Tapi dah tetap lagi ni. Dah tetap lagi.
Bagi kami ni lah kena cuti sekali, tapi lambat lagi ni, dah putusan lagi. Saya kata saya pagi Ahad hak tak ada kuliah. Dia kata pagi Ahad tempat mereka cuti, hak ni tempat orang kerja. Jadi satu Ahad tak boleh buat dia cuti. Kena hari kerja Isnin sampai ke Jumaat. Kata ai kami dah lah, kata kalau tak ada arah. Sebab kerana nak cari duit tu lah, nak cari dana share lauk tu. Gitu je lah. Sekali lama dah ada cuti dah. Tak suka cuti sekali. Kalau saya ngaji pondok dulu, tu guru kata hari ni cuti. Allah, berasa macam nak terbang. Sungguh. Tu kata cuti tu kok sukaannya lah cuti. Mana orang minta kata boleh lah, kata kalau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu tu payah nak tinggal tu, kata hari kami ni boleh lah. Tapi dah tetap lagi ni, bukan minggu depan ni, jangan nak mari minggu depan pula. Tak lagi ni. Tapi atas kerana tu lah, nak cari duit, nak cari dana untuk Masjid Syahdaud. Rajak tergi kata dia boleh, biasa boleh sumbangan, boleh apa, Malik kata kalau boleh cari sumbangan. Dalam kita ngaji ni, ada orang hok pandai dah mengulangi, ada orang baru nak mengaji. Jadi kita kena fokus lah, sebab kita ni hok fardu ain. Bukan hok sunat-sunat, bukan fardu kifayah, bukan sunat-sunat. Cuma ni babang qomak ni tak apalah, ni pada ni. Ni perkara sunat. Kalau kita jahil pun tak berdosa, gitu je lah. Makna kita ni walaupun Hidayatus Sibyan petunjuk bagi orang mula-mula belajar, tapi bukan semua fardu ain di dalam ni. Sebab tu kata nak cari fardu ain saja tak jadi kita ni. Saya biasanya kalau fardu ain saja, kalau macam tempat-tempat orang kerja tu, memang tak ambil kitab, ambil tajuk je, tulis dua ibu, fokus fardu ain saja. Apabila kita ambil kitab macam cerita bab azam iqamah ni, cerita bab bang, orang puang tak ada kena langsung ni. Tapi dah kita ada, kita ngaji lah. Ada ni. Bukan mana kita kecek pun bukan fardu ain saja. Jadi tarjih, kalau kita tahulah, sebab tu bila ni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tu bila senyap. Tu bila tarjih kita sunat jawab tarjih tu walaupun kita tak dengar. Ada ni. Sekarang tu bila disunatkan tarjih tu biar bunyi. Bukan bunyi macam suara bang, tapi bunyi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Kuat kalau tarjih tu selok dia bunyi, maka itu sunat jawab. Kalau tak bunyi sekalipun sunat jawab juga. Sebab apa? Sebab bila tarjih tu dia berhenti situ tu. Pada ni. Jadi walaupun tak dengar sekalipun, dia sunat jawab. Jikalau dalam satu bang ni ada sebahagiannya dengar, ada sebahagiannya tak jelas. Pada sunat jawab sekaliannya. Sunat jawab sekaliannya. Dan kalau dalam Fatul Mu'in ni, kalau bang tu bersusun-susun bang, bersusun-susun. Dari tak Fatul Mu'in lah. Fatul Mu'in saya baca malam kat Rang tu di Masjid Ladang lepas Isyak. Kalau dalam tak Fatul Mu'in bersusun-susun, sunat jawab sekalian. Walaupun kita sudah dah semayang, sudah dah kita semayang, baru bang surat tu komang sungguhlah, sunat jawab juga. Pada ni kita bang, kita semayang dah siap-siap, ada surat tu, orang balik dah, dia baru bang. Orang balik dah, baru bang. Sekalipun sunat kita jawab juga. Tapi hak paling besarnya tuntutan adalah hak yang pertama. Yang pertama tu kalau kita tak jawab bang, hukumnya adalah makruh. Hak lain-lain kita tak jawab tak apa. Tapi yang kita buat ni sunat juga jawab. Tak jawab tak makruh lah.
Hak yang pertama sahaja. Kalau tak jawab, hukumnya adalah makruh. Yang pertama. Lepas tu lah setengah pandang mengatakan jawab pertama pun tak apa dah. Jawab pertama pun tak apa dah. Tapi kalau yang pertama pun dia tak jawab, hukumnya adalah makruh. Tapi kalau bersusung tu, sunat jawab sekalian. Sunat jawab sekalian. Kalaulah kata bukan bersusung ni, seretok. Mana sekarang ni bukan bersusung. Bukan bersusung, tiba-tiba bang tu jadi bolong sekali. Ada ni, jadi sekali. Abang jadi ikhtilat abang. Ikhtilat ni jadi ada ni jadi apa ke? Bolong lah sebab dia seretok. Kalau bolong jadi macam mana pula? Jadi setengah dengan setengah ni jadi macam sekali dah. Dia bukan bang tu sekali. Ni bang awal sikit, ni kejang sikit. Tapi jadi jadi semabur dah, bolong dah. Setengah mengatakan tak sunat jawab. Ada setengah mengatakan jawablah sekali. Jawablah sekali. Jawab je lah. Betul jawab mana ni? Ketika hak tu kata Allahu Akbar, hak tu asyhadu an la ilaha illallah. Di masa sama ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di masa yang sama ada hayya rasul. Tempat lain lah ni. Tempat lain ni. Ni dengan masjid, dengan surau ni ada ni. Speaker kuat belaka ni. Jadi dah. Jadi bolong lah jadi bolong. Ada setengah pandangan tak usah nak jawab belaka dah nak jawab mana. Ada yang mengatakan jawab sekali susung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab susung gitu. Ada ni. Lepas tu hak mana terjawab ni? Tak tahu mana lah ni sebab dia seretak belaka ni. Bukan seretak Allahu Akbar tu seretak. Tu comel tu. Ni tindang ni bukan tindang sama. Tindak lain. Sini Allahu Akbar, sini asyhadu an la ilaha illallah. Di masa sama hak tu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di masa sama hak tu awal lagi hayya solat dah. Ni tengah Allahu Akbar mula-mula, dia hayya solat dah. Jadi sekali. Kata setengah pandangan mengatakan tak jawab langsung. Tak jawab langsung. Setengah mengatakan jawablah sekali. Jawablah sekali. Adapun kalau bersusu molek, ni habis dah bang, baru bang tempat dia. Kita sunat jawab pula. Kita pun semayang. Sudah salam, ada pula surah tu baru bang, sunat pula jawab. Ada ni. Tapi hak kuat tuntutan adalah hak kali yang pertama. Kali yang pertama, kalau tak jawab, hukumnya adalah makruh. Kalau jawab, hukumnya adalah makruh. Beda. Dan sunat jawab. Semua bang sunat jawab belaka, termasuk bang kanak-kanak sekalipun. Bang bayi baru lahir tu. Bukan bang kanak-kanak ni. Bang bayi yang baru lahir. Apa bang? Sunat jawab juga. Sunat jawab juga. Orang nak musafir di bang, sunat jawab juga. Walaupun setengah pandangan mengatakan pandangan Syekh Ramli contohnya, sunat jawab bang untuk semayang saja, bang untuk kanak-kanak, bang orang nak musafir tak sunat jawab. Tapi pandangan muktamad jawab belaka. Orang ni bang bayi baru lahir, kita tukang dengar, sunat jawab. Di iqamah, sunat jawab kita ni. Ada ni. Dia kan bukan kata ni kanak-kanak baru lahir ataupun ketika nak musafir. Dalam kitab kita ni tak bicara panjang lah. Dia banyak ketika juga disunatkan kita bang. Contohnya ketika orang jadi kena rasuk. Kena rasuk kita sunat juga bang.
Orang kena rasuk, kita sunat juga bang. Ketika kebakaran, kita sunat juga bang. Dah kitab depan saya ni, kitab Fathul Mu'in. Sunat juga jawab ketika orang tu gila babi. Gila babi. Sekarang orang tak panggil dah gila babi, dia panggil sawang. Sawang kalau kita budak Demang. Sawang ni budak Demang kacik gigi tu. Tu panggil sawang. Sekarang dak ni sawang tu gila babi. Tapi gila babi tak panggil gila babi lah, sebab bunyi babi tu kan. Dah sebut kata gila khinzir. Dah bukan, dia sugung. Punah muka, luka muka. Kalau tengah-tengah naik motor tu kadang-kadang memang nak darah habis lah. Dia panggil gila babi tu, hilang akal. Kita sunat bang ke dia. Bukan dia bang, kita lah bang ke dia. Kita bang. Orang hok gila babi, kita sunat bang. Ada kebakaran, kita sunat bang. Dah kitab dia kata, ketika tarawulil ghilang dia panggil. Ketika nampak atu. Nampak atu pun sunat bang juga. Nak bang warna suara dah tu bik dah. Ngunyuk kenalin pucat dah muka, nak bang warna. Ada ni. Bang baca ayat kursi. Kena-kena hak ngosek tu jin Islam. Bang, dia bang juga. Orang baca ayat kursi, baca ayat kursi juga. Lepas tu kan larilah. Tempat benda ke situ. Sungguh jangan duduk pondok kadang-kadang. Buka tikar, cokoh depan. Berasa muka tu, berasa besar gitu berasa muka. Terkejut. Nampak betul. Sebab dia kadang-kadang pondok ni tu cari tempat jauh daripada orang. Sebab nak harga murah. Kalau dekat orang, harganya mahal. Jadi tu ni cari hak murah. Hak murah ni jauh sikit lah. Macam pondok Pasir Tumbuh tu jauh dari orang tu. Sekarang ni bandar dah situ. Dulu jauh daripada orang. Lain ni jadi bandar dah lah. Dah ni. Biasalah gitulah. Jadi bila jauh daripada orang ni, kadang-kadang tempat orang ni acok orang gitu. Buang acok. Buang acok tu lah. Dia yelah jenis khianat hantu-hantu apa semua dia buang situ. Dia buka pondok situ sedang molek lah. Yelah hak nampak kita lari, hak tu senang je. Kalau kita nakut, hak susahnya kita ni tak nampak, dia nak tidur ditindih. Hak tu hak nanyanya tak boleh tidur, nampaknya tidak. Kalau nampak kita lari, senang. Lari tidur tempat lain. Tak nampak nak lari buat apa, tapi tak boleh nak tidur. Tidur ditindih, kita jadi macam lemah. Pada ni. Nak baca masa tu, nak baca mana? Ni nak suruh bang pula. Berupa hatu kita sunat bang. Gimana? Jadi mana-mana bang sekalipun, kita tekan dengar ni sunat jawab. Kita tekan dengar ni sunat jawab. Walaupun dalam keadaan berjunub, walaupun dalam keadaan haid dan nifas sekalipun. Dah kitab dia kata walaupun ketika ni walaupun ketika istinja. Walaupun ketika istinja. Ada ni. Bukan ketika qada hajah. Qada hajah tak makruh tu. Walaupun ketika istinja. Di mana ni orang dulu istinja tempat lain, qada hajah tempat lain. Tapi kalau kita istinja dalam tandah, makruh lah. Pada ni. Ketika qada hajah memang makruh kita jawab azan. Walaupun kita qada hajah bukan dalam tandah. Kita qada hajah hanya di padang-padang contohnya, makruh kita jawab azan. Adapun selepas kita qada hajah, kita pergi istinja di telaga. Orang bang sunat jawab. Ada ni. Kenapa hal ni? Istinja orang dulu kan. Dia qada hajah tu masuk dalam hutang.
istinjaknya di telaga. Faham tak ni orang dulu? Istinjak di telaga. Masuk hutang tu makanlah buah-buah hutang pun semua tu. Saya biasa sebut tu lah buah kemutingnya. Buah kemuting, cari-cari lain ni tak jumpa dah. Kenyang makan buah kemuting. Maknanya kita masuk dalam hutang, wak keluar tu wak masuk lalu dah. Pada ni mana ada gati lalu dah. Hak keluar lah. Hak masuk wak kemuting, masuk. Lepas tu nak leka sapa di telaga, nak istinjak tu kering dah kawan tu. Dah lama. Lama sangat doanya. Barulah kita istinjak di telaga. Tu zaman dulu. Ketika kita istinjak di telaga tu orang bang sunat jawab. Maksud dia gitu. Sunat kita jawab. Jangan kita faham istinjak ni macam kita sekarang. Istinjak macam kita sekarang ni, kita istinjak dalam tandah. Maka makruh lah. Dalam tandah ni bukan ketika qada hajah, bukan ketika istinjak. Contoh, kita baiki tandah rumah orang kerja. Orang bang makruh jawab, saya bukan qada hajah, saya baiki tandah. Makruh kita jawab dalam tempat tu. Pada ni, walaupun kita duduk tempat tu baiki tandah, bukan qada hajah, bukan istinjak. Sampai ke istinjak pun sunat jawab juga. Yang makruh jawabnya ketika qada hajah tu makruh jawab. Dan juga tapi kalau kita duduk dalam tandah contohnya makruh kita jawab. Selepas dia keluar tandah tu kita pun jawab susun balik. Ada ni kita duduk dalam tandah orang bang makruh jawab. Ada ni. Kemudian lepas kita keluar dari tandah tu kita berjawablah Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar 2 kali kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab mula. Tadi kita nak jawab tak boleh sebab duduk dalam tandah. Mula kita pun keluar tu, kita sunat jawab. Jikalau tak lama lah antara sesabang dengan keluar tandah. Tapi kalau lama tak sunat jawab dah lah. Kita dalam tandah lama sebab kita sakit perut ke warna ke dia. Dalam tandah tu lama. Mula perut keluar tu lama sangat dah, maka tak sunat jawab. Tapi kalau macam qada hajah biasa, lepas bang tu lama tu keluar tu tak lama mana tu, kita jawab daripada awal sampai akhir. Kita susun balik lah. Kita susun balik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terjawab. Ada ni. Lepas daripada kita keluar tandah. Adapun kalau kita berada dalam hammam, bilik mandi, itu tak makruh. Jawab bang. Kalau makruh dah tandah saja. Dalam hammam, dalam bilik mandi, tak makruh jawab. Jawablah dalam hammam, dalam bilik mandi. Lepas tu tandah bilik mandi, ingat tak tulis dah buat ibok dulu. Nak suruh kenalnya tandah di mana, bilik mandi hok mana. Tulis dah whiteboard gitu kan. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah. Dia tidak berkait dengan dinding. Tak berkait dengan dinding, tak berkait dengan pintu. Ada ni. Cuma orang kita ni jenis peseng serung. Kalau masuk tandas, bukan masuk tandas, masuk bilik mandi. Bilik mandi tandas pula dalam bilik tidur. Jadi masuk, dia punya orang tua dia, tutup cepat. Apa? Syaitan banyak dah nanti keluar. Tengok syaitan ikut ke pintu berapa kali. Kalau syaitan ni, kalau pintu buka dia pun keluar, kita tutup rapat rumah kita, tak ada syaitan lah rumah kita nya. Apa dah ni? Dia suruh tutup cepat. So syaitan tidak keluar, dia kata. Sebab tu sampai ke peringkat, nak pastikan masa pintu terbuka tu syaitan tak keluar, dia bolasi. Bolasi dia muka pintu ni, bukan bolasi antara tandas dengan bilik mandi.
Bola asyik antara tandas dengan bilik mandi, main di cucu lah jawapan dia. Hak ni dia bola asyik di pintu tandas, di pintu bilik mandi ni. Hak ada pintu dia bola asyik. Sebab apa? Kalau kita masuk tu, langsir segera tertutup. Kalau pintu belum tentu lagi tertutup segera. Sebab apa? Takut syaitan keluar, dia kata. Ada ni. Syaitan dalam tubuh kita tu macam hak darah mengalir je. Kono-kono jangan syaitan keluar. Syaitan duduk dalam hati kita dah dengan riak, dengan ujub, dengan takabur. Hak dia dahnya pusing ke dia. Syaitan dia derebah dahnya. Kita ni jadi hamba dia dahnya. Kekal dengan riak, kekal dengan ujub, kekal dengan takabur. Dia sibuk orang syaitan datang dah takut keluar. Tutup cepat pintu, tutup cepat pintu. Kalau anak cucu lambat je tutup pintu, dia ngepek lalu dah. Allah buka pintu tanda, tutup cepat-cepat. Syaitan keluar. Kita nak semayang dalam bilik ni. Kalau pintu tu cabut kali nak kira warna dah tahulah. Jadi yang makruh jawab adalah dalam tandas. Makruh jawab walaupun bukan qada hajah sekalipun. Adapun dalam hammam, dalam bilik mandi, tidak makruhkan kita jawab. Pada ni. Kemudian bang iqamah. Yang sunat kita jawab tu bang iqamah yang tak salah. Bukan hak salah yang merubahkan makna. Ada ni. Kalau bang tu pelik sangat bunyi, tak sunat jawab. Jawab bang, jawab iqamah ni, bang iqamah hak betul lah. Hak betul barulah kita sunat jawab. Kalau salah sikit-sikit yang tidak merubah makna, kita masih lagi sunat jawab. Jawab seperti barang yang berkata oleh keduanya, oleh orang yang bang dan juga orang yang iqamah. Melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka dijawab daripada keduanya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Ni kitab 20 sifat hati. Yang keji dan yang terpuji. Kalau hak Jawi ni muka surat 21. Surat 21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, tamakkan harta. Ketiga, tamakkan harta. Ini sebab-sebab yang menimbulkan sifat riak. Sebab-sebab yang menimbulkan sifat riak. Riak ni buat amal ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kerana dunia. Kerana dunia ni umumlah, sama ada kerana harta, kerana pangkat, kerana pujian, tu dipanggil kerana dunia. Yang mana riak ni haram ijma' ulama, dan riak ni dipanggil syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah terbatal pahala apabila kita buat amal ibadah
kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didatangkan sebab yang menimbulkan perasaan riak tu. Sebab yang menimbulkan perasaan riak, yang pertama dahulu suka dipuji, yang kedua takut dicela, yang ketiganya tomokkan harta. Yang pertama suka dipuji, kemudian takut dicela. Jadi untuk mengelakkan timbul di hati kita suka dipuji apabila kita buat kebajikan, maka disunatkan kitanya ibadah ni kita buat secara sembunyi di rumah kita lah. Faham tak ni? Sembahyang sunat di rumah kita, mengaji Quran di rumah kita, berzikir pun di rumah kita. Jadi tak timbullah di hati kita, aku nak suruh puji, nak suruh puji kan orang tak tahu. Ada ni, nak suruh puji kan orang tak tahu. Lepas tu selagi takut dicela pula, takut orang kata dia ni tak main sunat, kita tengok. Ada itu pula dah. Kita buat di rumah semua. Hak Nabi kata sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdal salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Nabi kata, semayanglah kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu. Semayanglah di rumah kamu. Kenapa? Kerana semayang di rumah tu hak lebih afdal, melainkan semayang fardu sahaja di masjid. Jadi semayang sunat afdalnya di rumah. Ada jugalah semayang sunat yang afdal di masjid. Semayang sunat duha tu adalah. Semayang sunat kudum, kembali musafir, adalah. Itu afdalnya di masjid. Adapun semayang rawatib contohnya, semayang rawatib contohnya afdalnya adalah di rumah. Cuma pesen kita ni bukan kita tak main di rumah. Cuma bila kita balik, kadang-kadang ni ialah wuduk batal ni malah dah lah. Ada ni. Wuduk batal tu jadi malah. Ke kerana tak ada orang? Kerana tak ada orang di rumah? Dok. Cuma kadang-kadangnya kita ni betul lah, ada orang ni jadi semangat sikit. Bila ada orang jadi semangat sikit tu, maknanya kita ni ada campuran juga tu. Ada campuran juga. Campuran kerana orang. Niat kita tu ada kerana orang. Tapi niat utamanya kerana Allah. Niat utama kerana Allah. Tapi kalau kerana Allah mana 100%, di rumah pun jadi samalah buatnya. Bila kita di rumah tak buat, makna dah di hadapan orang kita buat, maknanya ada kerana orang. Ada kerana orang. Kalau bukan kerana orang, kenapa tidak ada orang di rumah kita tak boleh nak buat? Ada ni. Mana kita tu memang ada kerana orang, tapi tidaklah kosak utama kita semayang sunat tu kerana orang, bukan kerana Allah, tapi ada sedikit kerana orang. Maka terbatallah pahala hak qada kerana orang. Kalau qada kerana orang 10%, tak ada pahala 10%. Kalau 20%, tak ada pahala 20%. Itu pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Yelah, kita ni orang lemah. Nak dapat ikhlas 100% tu kena kuat dalaman. Ada ni. Sebab tu kita ada beza. Kalau nak buat gapa-gapa, kita pakai buat ramai-ramai baru jadi. Tapi kalau buat sendiri, contoh ni. Kalau semayang tarawih. Kalau kita buat sendiri-sendiri, jadi tak? Sepatutnya sendiri-sendiri lagilah jadi. Sebab apa? Sebab tak terikat. Kita tak memaksa diri. Kita buat dululah malam ni sebelum tidur, setakat-setakat boleh buat.
Buat berapa rakaat, 10 rakaat ke kita buat dulu. Lepas tu letih dah kita ni, kita tidur lah sedap sikit. Kita ni bukan orang sihat sangat. Nak tidur awal, kita pun tidur awal. Kita panggil awal sikit, kita sudah pula. Barulah. Mana apa tu lagi sepatutnya kita, lagi senang kita buat. Sebab kita tak terikat. Tapi kalau buat di masjid ni, kita lelah dah. Nak balik, tengok mak haji hak lebih tua dari kita, tak balik. Malu kita nak balik. Mak haji hak kita tahu dah mak haji tu. Hak lebih uzur daripada kita. Tak balik. Kita memang tak sihat juga, tapi gagah kita dia. Takkan kita nak balik, malu lah kepada dia. Tengok. Akhirnya kita buat juga dalam keadaan memaksa. Dah dapat dah khusyuk semayang. Kalau semayang dah keadaan serba-serbi dah. Serba-serbi dah tak selesa. Kepala pun tak selesa dah. Lutut pun tak selesa dah. Boleh khusyuk semayang kadang gitu. Kalau kita semayang sendiri, relax. Kita semayang mengikut kemampuan kita. Pada ni. Allah, malam ni rasa pelik sungguhlah. Puasa daripada siang hari, puasa dah sedap dah. Tak apalah malam ni. Kan ada siapa-siapa. Tu barulah semayang kita tu jadi tak ada kerana yang lain. Kan ni. Tambah pula orang perempuan. Orang perempuan. Memang afdal di rumah, semayang tarawih ke, semayang sunat raya ke, afdal di rumah belaka. Afdal di rumah. Kalau orang muda-muda, makruh pergi main masjid. Makruh pun kerana orang tengok lagi lah makruh pun. Tak pelik orang kita tu kan. Hak muda-muda tu. Hak muda-muda ni bukan berjemaah tarawih, berjemaah semayang raya. Berjemaah 5 waktu pun makruh hak muda-muda. Suami dibenarkan, makruh juga. Ayah dibenarkan, makruh juga. Pada ni. Kena. Apa kan hak sungguhnya? Kalau tarawih tu kau tabir kena kesok, kena alih. Sebab apa? Ramah dalam tu. Allah. Ramah rupang ramah kali. Buat kuliah fardu ain ada 2-3 orang je puan. Ada dulu satu tempat tu. Saya pergi bulan Ramadan tazkirah. Ramah lah orang perempuan. Lepas habis Ramadan mengajar. Orang perempuan ada 2-3 orang je. Duduk pula dekat dengan hak tengah hak dibuka. Duduk macam. Dia bersembang pula. Dah lah 2-3 orang je. Dia bersembang. Tak peduli pun orang ngajar. Kata berat pupuk orang ni. Teropan tempat tu lah. Terawih penuh. Dah kita terawih lepas isyak. Kan tak ni? Bulan Ramadan, siang letih. Terawih lepas isyak. Semayang kena bangun duduk. Belajar ni selepas maghrib. Bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ada kuliah maghrib. Lepas maghrib kita tak ada letih siang kerana puasa. Lepas maghrib bukan lepas isyak. Belajar pula duduk sandar dinding je. Learning tak ada dinding pun ada kursi dah learning ni. Kursi yang boleh sandar tu. Lengah boleh berlunjuk. Mengatuk boleh tidur. Apa benda payah belajar? Tapi macam mana boleh bulan Ramadan letih, lepas isyak main tarawih, bangun duduk boleh, bendanya sunat saja. Belajar bukan bulan Ramadan, lepas maghrib duduk congok saja. Belajar pula ijma' ulama wajib. Mana hak wajib kita tinggal, hak sunat, hak payah boleh buat. Ini semua dia panggil apa ni? Tipu daya syaitan. Macam Ustaz orang semai sunat tipu daya. Kalau kita buka dalam kitab Minhajul Abidin, syaitan terkadang tipu daya atas rupa kebajikan. Ni belajar tambah. Bukan belajar fiqh, belajar akidah. Tak peduli. Tak ada ni. Kadang-kadang kuliah duha tu orang tempatan tak seberapa orang tempatan, orang luar je. Orang tempatan tu bukan ada kerja buat pun, duduk rumah je. Tapi 5 waktu berjemaah dia mari laki bini. Mari laki bini berjemaah 5 waktu. Belajar tak mari. Bukan kata dia ada kerja, dia pecing macam orang lain juga.
Tak ada ni. Hak ni hak ahli jemaah tetap 5 waktu. Belajar tak ambo. Dah ada tu orang lain, bukan orang situ. Dia gitu lah. Bahagian masing-masing. Dia pandai dah. Orang ada ilmu, pasti dia ra'i kepada majlis ilmu. Orang yang tera'i majlis ilmu ni, orang tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, orang ngajar biasa-biasa pun, dia akan duduk. Sebab apa? Dia ra'i. Sebab apa? Sebab tu ada di dia. Kalau orang jahil nak ra'i orang, dia tak kenal barang pun. Dia setakat tahu, aku semayang berjemaah tak tinggal, takkan tak pandai. Padahal dia jahil sebenarnya. Dia tak tahu pun ilmu tu apa dia. Macam ni nak ra'i ilmu. Dia tak tahu barang, dia tak tahu nak ra'i, nak hormat macam mana. Kita yang jadi ra'i ni sebab kita Tuhan beri ilmu kita. Apabila Tuhan beri ilmu kita, kita besar ke ilmu ni. Kalau ngajar, kita akan datang belajar. Sebab apa? Ilmu tu kita ada di kita. Kita ra'i ilmu tu. Lepas tu kata orang yang tak belajar bukan jadi ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak kenal ilmu. Ada ni. Tapi Nabi kata dah, yulhamu syu'ada yurhamu asyqiya. Ilmu akan dikurniakan kepada orang yang Tuhan takdir pada azab, orang bahagia, ahli syurga, dan ilmu akan dihalang daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azab, ahli neraka. Tak mau belajar kalau ahli neraka. Ahli neraka warna dia banyak 5 waktu, dia main tarawih rajin. Kalau akidah tak betul, orang bahagia macam kalau akidah tak betul. Ada ni. Cerita bab-bab pegangan ni, hok kejut, hok jadi satu kejutan orang-orang ahli jemaah belaka lah. Bukan orang-orang hok duduk, hok tak pernah main majlis surah. Sebab apa? Dia tak belajar. Dia tak belajar. Lepas tu kita boleh belajar, alhamdulillah. Tu je. Tu bahagian dia. Bahagian kita, mudah-mudahan Tuhan kekalkan kita atas taufik dan hidayah. Tu je lah. Ya muqallibal qulub, sabin qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Yang kita dah baca sebelum salam tu kan. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama engkau dan ketaatan kepada engkau. Tu dia kata duk minta. Ada ni. Lepas tu orang tambah tu, kita setakat nasihat. Cerita perkara makruf, cerita perkara wajib. Lepas tu tadi adalah taufik hidayah, bukan daripada kita, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Agak kata je. Ada ni. Bahagian masing-masing. Gitu ya. Balik pada hakiki lah. Tuhan tetap dah pada azal. Sama ada orang tu ahli syurga, sama ada orang tu ahli neraka, Tuhan tetap dah segala-gala. Bagaimana? Itu orang tak mau mari, kita nasihat lah, tak ada apa-apa. Kita nasihat boleh pahala. Mari sekali dia tak ambuh, sebab ialah orang mengajar ni macam-macam cara. Ada hok cakap laju, ada hok cakap bolong, ada hok macam-macam lah. Kebetulan pula dia mari dengar tu hok tengah dah, tajuk tengah. Bila tajuk tengah dia tak ada daripada awal, dia tak tahu apa satu lah. Tanya ke orang hok duduk belajar istiqamah tu, dia mula-mula mari tu getih lalu ke? Tak. Tak, mari tu kosong satu. Kita dengar mula-mula tu boleh faham lalu ke? Mula mari, ustaz ni ngajar apa? Aku dah reti lah. Tapi kita pun tunggu. Barulah nampak sikit. Semua orang sama je. Orang ada ilmu dah mari, nyakuk dia kata sedang molek, boleh turu. Dia ada ilmu. Kalau kita mari kosong, mula-mula dengar nak turut macam mana tadilah. Orang mengajar macam-macam cara. Kita nak dengar cakap, nak dengar ni cara-cara dia mengajar tu kan. Allah lajunya dia cakap. Kita tak faham lah. Pada ni. Biasa gitu. Kadang-kadang orang hok jadi belajar tu, dia kata sebelum istiqamah ustaz 2-3 kali ulang lik. Mari. Tak mari. Lama tu orang ajak, mari pula. Lepas tu, malah tak faham. Nak boleh ke istiqamah tu, berapa kali ulang alik Dia kata setengah tu, minta maaf no. Ustaz saya sebelum istiqamah, saya kata macam-macam ke ustaz, dia kata.
Oh, begitu lalu no. Dah ganja apa gitu, tak faham kita. Kata macam-macam. Lepas istiqamah tu minta maaf, ada benda macam gitulah, ada apa-apanya. Dia bukan kata dia sungguh sebab dia tak faham. Sungguh sebab tak faham. Apa tak faham? Dia antara sebabnya kerana dia mari tu tengah tajuk. Pandai ni. Mari tengah tajuk tu dia tak faham lah. Ya. Pertama kalau cerita bab pegangan pula. Cerita bab pegangan pula yang tak tak masuk lah dengan dia. Macam bab qada qadar tu. Tak ada langsung kita Tuhan belaka ni. Kok mana kita? Yang duk kita gerak diam, bangun duduk ni. Tak ada hak kita. Hak Tuhan belaka. Apa tu tak boleh terima. Hati lari kadang-kadang. Ada ni. Lepas tu kalau ada biasa masuk majlis ilmu, mula-mula duduk tu apa? Cetung. Cetung bergelisah sekali. Dia mari nak lari balik tak boleh dah sebab mari duduk depan. Semangat ni. Lepas tu cerita bab hukum hakam. Dia nak dengar cerita gapo sebenarnya? Nak cerita bab fadilah. Nak cakap tu. Kalau kita bangun malam, kita semayang banyak ni, kita berzikir banyak ni, kita buat amal ni, kita istighfar, kita berselawat begitu gini. Ni pahala, suka dengar. Ni mari cerita, ni akidah salah, ni akidah ni sesat, ni neraka ni. Ni kena belajar buat semayang dia kena gini-gini. Bendanya tak ada. Banyak benda nak kena baiki. Ni lagi. Ada ni. Ada. Sebab tu terkadang kita ni tertipu dengan fadilah. Ada. Fadilah tu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Untuk membangkitkan semangat kita buat amal ibadah. Nabi pun cerita bab fadilah. Tapi nak cerita fadilah ni kepada orang yang buat amal ibadah yang sebenar. Amal ibadah yang sebenar ni ilmu. Kalau tanpa ilmu tak panggil amal ibadah yang sebenar. Semayang rajin, akidah salah, tak ada pakai gawa pun. Semayang rajin, hukum fiqh pun tak belajar, bab taharah, bab rukun syarukun tak belajar. Tak pakai. Semayang comel pun serta dengan riak, wujud takabur, hasad tak pakai. Jadi nak cerita bab fadilah ni ilmu. Ilmu tu kalau orang hak tak ada, dia agak keberatan. Belajar pula banyak benda yang kitanya buat salah terdahulu, kena baiki kembali. Buat salah dengan orang, kena pergi minta maaf. Allah, tu skandal dah. Dia minta maaf, komang lah kita. Situ pula dah. Sebab apa? Kita mengekali sifat sombong. Tapi rajin buat amal ibadat sunat. Ni Mazali kata ni dalam kitab Minhaj. Kita buat amal ibadah ni, amal ibadah sunat, kita ingat kita menghampirkan diri dengan Allah. Walaha kita tu wajib neraka jikalau tidak diampuni dengan sifat riak, sifat ujub, sifat takabur. Wajib neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ngajak ni pergi. Satunya nak faham ilmu, satunya nak mujahadah amal. Nak faham satu perkara dah. Ni kalau orang hak tu kosong, dia mari tu kok jadi cetung, tak boleh nak turun. Dia ingat ke cerita bab fadilah, suruh ngaji Quran. Dia berakhir ngaji Quran. Cerita kelebihan Quran, dia berakhir hak bab Quran. Sebab apa? Guru Quran 2-3 guru dia ngaji Quran. Tapi ilmu akidah satu guru pun tak ngaji, satu kitab pun tak ngaji. Ramai pasal gitu. Itu cerita Quran dia. Dan ilmu akidah macam mana? Tak deli. Ilmu semayang, pakai hak pasal semayang ilmu masa sekolah budak-budak dulu. Dan ilmu tasawuf macam mana? Pada ni. Jadi bila belajar ilmu seumpama ni, hak ni jadi payah ni. Tapi orang hak boleh belajar pun payah juga, mula-mula tak ada senang pun. Salah kita bertaubat. Kita takut akan Allah, tapi kita harap keampunan Allah. Taubah ni mari daripada takut dan harap. Takut satu, harap satu. Kenapa tabah? Kerana takut Allah. Kenapa tabah? Kerana harap keampunan Allah. Ada ni.
Kalau takut saja tak harap keampunan Allah, pakai mana? Tak ada benda dah. Gitu kan. Dah ni. Dia kena takut, harap pun timbul taubah. Kenapa taubah? Kerana takut akan Allah dan harap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu taubah. Ada ni. Tapi kena mujahadah lah tu. Kalau kita banyak buat salah dengan orang, banyak perkara nak kena ejah semula. Kalau buat harta kena pulang balik. Pada ni, kalau kita nak nanya ke orang, kita fitnah orang, kita umpat orang, kena pergi minta maaf beradong. Panggil apa? Minta maaf beradong. Minta maaf betul benar lah. Minta maaf betul benar. Mari dengan bawa telur betul. Gitu lah. Mari nak minang kan ni? Tak, mari nak minta maaf. Tu minta maaf sungguh-sungguh. Dalam keadaan kita merendah diri lah, kita mengaku salah. Kalau orang sombong tak boleh buat ni. Tak boleh buat ni. Kalau kita buat mengakali sifat sombong. Lepas tu nak belajar seumpama ni. Kalau cerita buat amal, aku buat amal pula dia duduk depan semua. Sebab apa? Dia orang berkenaan. Buat amal duduk depan semua. Buat amal duduk depan semua. Tu lagi dia suka. Ada ni. Kalau orang lelaki duduk tak petah semua, duduk tak petah semua, dia suka benda gitu. Kalau cerita bab ilmu asas, tak suka sebab apa? Sebab kena atas batang tekok kita sendiri. Kerana tu kata atas bahagian masing-masing. Cuma nak cerita tadinya, hak sunat kita rajin. Mana kalau macam tapi kalau berjemaah perempuan tadi, aulanya di rumah lah. Pada ni kalau tarawih tu, kalau kita boleh buat sama-sama anak beranak kita, buat anak beranak kita je. Ada anak beranak kita je. Mak jadi tok imam, kakak jadi tok imam. Hak lelaki bawa pergi masjid. Lepas tu buat ikut-ikut Kalau hak jenis malas tak apalah, awak buat lapang sudahlah. Siap awak lapang, awak pergi tidur lah. Kita orang tua sikit ni, kita cukup lah. Tak boleh cukup sebelum tidur. Apalah, sekarang kita bangun awal sikit lah. Sahur. Bangun untuk semain dulu, baru cerita khas sahur. Sebab apa? Puasa dah nak pergi dah. Puasa dah pun nak sedap dah ni. Kita buat setakat mampu. Lepas tu kita bangun pagi esok pula. Lagi comel. Ada ni. Tapi kita lemah ni, kena buat dekat orang ramai. Baru semangat sikit. Tapi walaupun lo buat depan orang ramai pun, bukan 100% kerana orang, kerana Allah. Tapi kerana orang tu ada jugalah 20%, 30%. Batal pahala qada tu. Mana orang boleh pahala 100%, kita boleh pahala 60%, 70%, 80%. Dah hak tak ada tu batal lah dengan riak, dengan kerana orang. Pada ni. Mungkinlah mula-mula dan lama terawih tu tak ada dah orangnya. Mula-mula tu dan kita duk asyik dengan ibadat, tak mari dah orang tu. Sebab apa? Sebab orang budak ramai dah. Orang budak ramai dah. Mula-mula tu Allah siapa ke pihak masjid surat lah biasanya mikir kita kena besar surah ni tak muat. Kata Ji, tunggu semalaman 2 lagi. Tunggu semalaman 2 lagi, nak kecil surah semula tak mau besar dah. Ada ni. Semangat kita 10 akhir Ramadan, kita semangat. Orang kau kurang dah. Mana menunjukkan bahawa bukan kerana orang. Tapi mula-mula tu mungkinlah kita orang lemah ni. Jadi boleh tengok orang ni, kita kan suka kepada orang puji. Takut orang kata. Takutlah kitanya kata dia orang, Allah dia duduk dekat masjid surah bulan Ramadan pun tak nitah. Ni kata dia orang ni, kita kena pergi mula-mula mungkin kerana tu ada ni. Tapi bila duduk molek tu tak ada lah. Tu atas dalaman masing-masing, tapi dengan ilmu yang sebenar lah. Wa amal ni ilmu yang sebenar. Ngaji tak payah mananya. Tauhid sikit je. Fiqh pun tak banyak mana. Kalau kita fokus fardu ain, ngaji pasal kapung ni setahun tu boleh ulang balik dahnya. Setahun je. Tu ngaji pasal kapung ni. Sekali sehari, 2 kali sehari. Kau duduk pondok, sekejap habis fardu ain. Sebab dia sikit sangat fardu ain. Agama cukup mudah. Tapi betul akidah, semayang, biar comel dengan taharah dia, dengan rukun dia, dengan syarat rukun. Tu je. Patut hati kena jaga kerana Allah, jangan kerana lain. Pada ni hak fardu ain bukannya banyak. Tapi tak banyak pun kena
Kena jagalah, takut kita tak ngaji, tak cukup tauhid, fiqh dan tasawuf selaginya. Bila ni macam kita ni, hak kitab ni, buku ni memang rekah je lah. 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Dia nak sedap laginya, kitab penawar bagi hati lah. Saya ni pun baca hak riak buku kecil ni, saya bawa kitab penawar bagi hati sebagai rujukan pada ni. Jadi nak fokus betulnya, kena kitab penawar bagi hati, hak fardhu ain tasawuf. Ada ni, kena ngaji, kena cari kelas hak ada kelas penawar bagi hati. Tapi jangan cari orang hak jenis baca sendiri. Baca sendiri pun ada juga hak rumi baca gitu je. Baca ada jadi gitu. Ada ni. Bila. Jadi sebab menimbulkan riak, 3 suka dipuji, yang kedua takut dicela, yang 3 tomokkan harta. Maka bagi menghilangkan riak, hendaklah dihilangkan sebab-sebabnya. Kena hilangkan sebab lah, buang sebab tu, maka hilanglah riak wa amal ibadah, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.